Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan kita bertemu di video terakhir di siri bina SOP untuk newbie. Alhamdulillah kita dah belajar apa itu SOP, apa objektif kita membina SOP, siapa yang sepatutnya menyediakan SOP, bagaimana kita menguatkuasakan SOP, tips-tips menulis SOP dengan baik, dengan terperinci. Dan juga yang sampai yang terakhir yang tadi kita belajar adalah inilah yang kita belajar tadi, tips menulis SOP. Yang terakhir yang kita akan belajar di sini adalah bagaimana kita nak memvalidasi SOP itu sendiri. Adakah ianya relevan dengan bisnes kita adakah ia relevan dengan bisnes yang kita buat, ataupun ia sekadar short sendiri. Baik, ada beberapa cara ataupun tata cara yang kita boleh buat untuk memastikan bahawa SOP itu bukanlah satu SOP yang short sendiri. Okey, baik, yang pertama, apa yang kita kena buat apabila ada SOP baru yang kita sediakan, mestilah kita ada proses percubaan. Okey, proses percubaan ini kita kena buat selama sekurang-kurangnya 24 jam atau selewat-lewatnya 14 hari. Dan ini bukanlah satu tempoh masa yang tetap, maksudnya anda kena ikut. Tidak, ini adalah tempoh masa sekiranya anda nak kesan apa-apa masalah yang berlaku dalam SOP anda. Ini kita boleh panggil dia flexible time untuk kita kesan. Okey, kita kena ada percubaan. Dalam percubaan ini kita nak kenal pasti, kita nak pasti satu perkara, adakah ianya sesuai, adakah step ataupun SOP itu sesuai ini maksudnya sesuai untuk dilaksanakan oleh orang kita, ataupun tidak sesuai pada waktu itu untuk digunakan. Saya bagi contoh ya, yang sesuai pada waktu itu dan tidak sesuai pada waktu sekarang. Pada waktu permulaan kami bisnes, menunggu pengesahan slip tunai daripada bank, slip tunai bank, itu merupakan satu SOP yang semua orang kena buat. Maknanya selagi belum dapat slip tunai, kita tak boleh proceed kerja. Itu pada waktu itu. Sekarang saya macam di company, ahli kumpulan saya tak perlu tunggu slip, hanya perlu contoh pelanggan, pelanggan maklum saja sudah bank in, dan kita akan bagi kod kepada pelanggan. Contoh masa dia masuk transfer tu, kod dia ni adalah nombor resit dia 2706. So 2706, kita tengok kod itu 2706, jadi kita akan rekodkan terus 2706 sudah buat pembayaran, dan kita akan jalan ikut resit yang dia bagi. Ini salah satu contoh lah. Yang dulu perlu, sekarang tak perlu. Yang dulu sesuai, sekarang dah tak sesuai. Sebab kalau satu hari ada berpuluh-puluh transaksi tak sesuai untuk tunggu slip, dia akan jadi lambat kerja. Okey, yang kedua, perubahan kena dibuat jika dia mengganggu produktiviti. Inilah maksud saya tadi. Produktiviti. Dia contohnya hari ni biasa anda tukar masak anda boleh buat 10 lauk dalam masa 2 jam. Tiba-tiba kerana SOP boleh masak 5 lauk saja. Jadi dia mengganggu produktiviti bisnes anda. So kena betulkan balik. Jangan jumut sangat dengan SOP yang kita buat ni sampai kita tak nak betulkan dia. Kemudian yang ketiga, kita nak elakkan pertindihan. Bila kita buat SOP, kita kena semak perkara ini. Kita tak nak ada pertindihan kerja. Takut sebab kita organisasi kecil. Nama pun newbie, organisasi kita kecil. Jadi kita tak nak ada pertindihan kerja supaya kita boleh tingkatkan produktiviti. Dalam bisnes, kalau produktiviti kita kurang, maknanya kita punya duit kita kurang. Jadi kena buat video,
kena buat semakan setiap selalu Baik. Yang keempat, okey, kita kena kemas kini. Okey, kena kemas kini. Okey. Kemas kini ini tujuannya untuk dapatkan yang terbaik. Dapatkan SOP terbaik. Okey, SOP terbaik. SOP terbaik ini adalah SOP yang dah lalu proses percubaan, yang dah kita validkan dengan produktiviti kita, yang kita kena kemas kini. Okey, kita kemas kini untuk jadikan dia lebih baik dan jadikan dia lebih fleksibel. Jadikan dia lebih fleksibel kat sini. Okey, lebih fleksibel supaya apa-apa pun kita boleh semak. Apa saya cakap tadi, kita punya asas kita nak buat SOP adalah untuk mengurangkan kegagalan, dan kegagalan itu berlaku kerana terlampau banyak kesalahan-kesalahan kecil yang mengacau fokus kita dalam membina perniagaan. Baik, okey. Jadi perkara terakhir yang kita kena tengok adalah apakah manfaat SOP untuk sebuah organisasi ataupun syarikat. Manfaat SOP sebenarnya banyak, sangat banyak, dan saya nak sembang pasal manfaat SOP ni dia lama kan kami masa. Tapi macam saya cakap tadi, kalau anda boleh, kalau anda untuk newbie ni, saya nak bagi nasihat satu saja, simple saja nasihat saya. Kalau boleh, pecahkan beberapa SOP dahulu yang paling penting. Yang paling penting, yang pertama, anda kena pecahkan operasi. Okey. Yang kedua, anda kena buat untuk kewangan. Yang ketiga, anda kena buat pelanggan. Okey, khidmat pelanggan. Ini tiga ini anda kena buat dahulu, dan tiga ini saya ada berikan dalam video advance untuk siri bina SOP bagi newbie. Untuk newbie yang advance punya. Yang ini saya, yang basic saya tak ada masukkan lah, sebab yang ini kita akan panjang lagi, akan ada lebih kurang dalam 6 video lagi atau 7 video lagi, macam mana kita nak asingkan operasi punya. SOP pun ada 2, kewangan ada 3, melibatkan tunai masuk keluar, tunai keluar masuk, dan untung rugi. Macam tu. So yang ini pun ada 3. Yang ini khidmat pelanggan ada banyak lah. After sale service, after sale service, lagi customer service, dan product service. Okey, ini pun ada banyak video. Jadi saya doakan anda dapat manfaat daripada video-video yang telah anda tonton, dan kalau boleh pecahkan dulu 3 ini supaya anda tak pening kepala dalam buat bisnes. Saya doakan anda beroleh kejayaan dunia dan akhirat. Jadi jangan lupa untuk terus follow dan sokong kami di Tukang Fikir untuk kami berikan konten lebih baik. Dan jangan takut untuk komplain. Boleh komplain. Anda tak suka dengan saya punya konten, bagi tahu. Anda tak faham dengan saya punya konten, bagi tahu. It's okay. We are improving. Okay, kami nak berkembang. Kami nak anda tahu yang kami dengar apa yang anda nak, dan kami tak nak buat produk yang short sendiri. Jadi doakan kami supaya berjaya. Kami juga doakan anda supaya berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.